Assalamualaikum dan juga selamat malam. Selamat kembali ke channel YouTube saya di RAB94. Okey, since dah lama aku tak buat video, so malam ni aku kembali untuk buat video yang baru untuk korang. Okey, di cerita kali ni aku nak share kepada korang YouTuber aku yang tengah menonton video malam ni kan. So aku nak sharekan satu kisah yang dah lama, masa umur aku 10 ataupun 11 tahun macam tu, masa aku sekolah rendah lagi. So pengalaman aku dengan kawan-kawan aku yang lain. So korang nak tahu cerita dia macam mana? Terus menonton video ni sampai habis. Alright? Terima kasih kerana sudi tunggu video saya and menonton video saya. Okey, di cerita kali ini saya nak menceritakan untuk korang yang tengah menonton video saya sekarang ni berkenaan dengan kisah masa saya kecil dulu, zaman budak dulu kan, remaja, masa zaman liar-liar macam tu kan. Okey, cerita dia macam ni. Masa tu saya ingat umur saya dalam 10 ataupun 11 tahun macam tu lah, darjah 4 ataupun darjah 5 macam tu, budak lagi kan, buas lagi masa tu. So saya, abang saya dengan 3 orang kawan lagi, kawan-kawan saya ni kan. Okey, masa tu tengah dekat sekolah lah, masa dekat sekolah rendah kan, tengah belajar apa semua tu. Time balik tu, sebelum balik tu kita orang planning lah untuk pergi mancing, cewa mancing kan. Kita buat planning untuk pergi mancing. Okey, tak apalah, lepas kita dah planning kita nak pergi mancing apa tu semua tu, okey, tak apalah, kawan-kawan saya cakap, aku cakap dekat kawan aku, okey tak apa, jam sekian aku kumpul dekat rumah aku, kita orang pergi, kita gerak sama-sama, macam tu. Lepas balik daripada sekolah apa semua tu, kita orang pun dah siap makan nasi apa semua tu. Kita orang pun masa tu, zaman tu ada basikal kan, kita orang pun gerak naik basikal ramai-ramai kan. Saya, abang saya dengan tiga orang kawan saya yang lain tu, kita orang gerak naik basikal pergi dekat satu kawasan ni. Kawasan dia dalam hutan, tempat nak mancing ni memang dia dalam hutan lah. So hutan dia tu dekat area Perlis ni, saya tak tahu apa nama hutan tu, so saya tak mention kat sini, saya minta maaf. Lepas tu kita orang pun dah settle set up. Yang kelakarnya kita orang bawa bekal tau, kita orang bawa bekal untuk pergi makan-makan dekat dalam tempat kita. Orang cakap apa, seolah-olah macam kita piknik dah dekat hutan tu, sementara kita nak tunggu dapat ikan. So kita orang bawa bekal masing-masing lah. Dia bawa itu, dia tu bawa itu, yang dia ni bawa ini, yang aku bawa yang aku punya kan. Okey, lepas tu masing-masing dah kumpul dekat rumah aku kan. So abang aku dengan 3 orang kawan yang lain dah pakai kumpul apa semua tu dekat rumah aku. So kita orang pun gerak sekali pergi dekat tempatnya kita dah planning daripada awal-awal tu kan. And then kita orang gerak dengan kayu basikal kan, biasalah zaman budak dulu kan ada basikal kan, kita orang naik basikal apa semua tu. Dah sampai ke satu lokasi ataupun satu tempat yang kita dah plan masa dekat dalam kelas kan. So kita orang pun dah sampai dekat situ. Bila kita orang dah sampai dekat satu tempat yang kita orang dah planning awal-awal nak pergi tu, kawan-kawan yang lain saya tak tahu dia rasa macam mana. So saya rasa macam something yang kurang memuaskan lah untuk diri aku kan. Aku rasa macam panas dekat situ. Walaupun yalah dulu dengan sekarang ni musim panas dia tu lain kan. Okey, so saya rasa macam panas, rasa macam tak selesa lah dengan keadaan di sekeliling tu. Tempat tu memang sangat-sangat sunyi. Walaupun tempat tu cerah, tapi rasa macam sunyi, macam tempat tu rasa macam tak ada berpenghuni, tak ada penghuni dekat situ. Kalau macam maksud saya tak berpenghuni ni, macam tak ada orang yang duduk dekat situ. Kalau berpenghuni benda lain tu adalah. So saya rasa macam something yang tak kena, saya rasa macam panas, rasa macam diperhatikan. So tak apa, saya ignore je benda tu, saya abaikan benda tu. Saya just fikir macam mungkin perasaan saya dah macam tu kan. Okey, lepas tu tak apalah, kita orang pun masa tu memang tak ada tikat lah, kita macam duduk atas rumput apa semua tu lah kan. Lepas tu kita orang dah sampai lagi dengan basikal, kita orang turun basikal apa semua tu, kita dah duduk lepak dulu. Lepas tu kita orang set up kita punya mancing tu kan, ngail tu untuk kita letak umpan ikan tu kan. Okey, tak apa. Lepas tu bila dah pancing apa semua tu, tunggu bila dah mancing apa semua tu kan, kita orang tunggu tak dapat ikan. Tak apalah, kita orang duduk kat situ memang lama dah kan. Duduk situ sampai berapa jam lah, dari balik sekolah tu dalam pukul 1 atau pukul 2 macam tu, kita orang dah keluar pergi
sampai mamak kita bebel lah sampai tak dekat nak rumah kan. So kita orang pergi dekat situ dalam kita orang keluar dapat pukul 2 petang macam tu, sampailah ke dekat maghrib. Lepas tu dalam 2-3 jam tu kita orang mancing ikan, memang tak dapat lah ikan tu. Lepas tu bila dah last tu kita orang dah rasa macam bebal sangat. Baik kita orang mancing ikan tak dapat, tak tahulah, mungkin tempat tu tak ada ikan ke ataupun di sebaliknya, saya tak tahu. So yang saya tahu memang tak dapat ikan dekat situ. Lepas tu kita orang discuss masing-masing, kita orang cakap nak balik ke ataupun nak tukar tempat lain. So kawan saya cakap tak payahlah kita stay kat sini. Lepas tu saya cakap kita mandilah kat sini sebab tengok tempat mandi dia tu macam menarik kan. So kita orang pun mandi, dah mandi apa semua tu. Kita orang ni macam happy lah kan, sebab yelah dapat berkumpul dengan kawan-kawan lagi kan. Lepas tu kita dapat mandi lagi dekat situ kan. Rasa macam wah best ni, apalah kita mandi gelap. Lepas tu bila sampai dalam kita orang mandi dekat tengah jam macam tu lah. Lepas tu tiba-tiba bukan saya seorang tapi 4 orang lagi kawan saya ni, kita orang dengar macam ada orang tegur kita macam tu, dengar macam suara orang tua macam tu kan. Kita orang dengar dia tegur, tapi saya tak tahulah dia detail atau betul-betul yang dia tegur tu macam mana. Kita orang dengar dia tegur. Lepas tu kita orang macam terkesima, kau tengok aku tengok kau macam tu kan. Okey, lepas tu tak apalah. Bila dah kita orang dengar dia macam tu, kita orang macam ignore, macam tak ada apa-apa. Mungkin ada orang yang tengah berkebun ke apa ke dekat situ kan. Kita orang pun buat tak tahulah. Kita orang pun teruskan mandi. Lepas tu tak lama kemudian bila kita orang mandi, aku seorang je naik dekat atas tu. Naik dekat atasnya tempat kita orang lepak duduk makan-makan tu kan. Naik dekat situ sajalah, naik dekat situ kejap nak tengok pemandangan sekeliling tu. Tiba-tiba saya perhati dekat kawasan-kawasan tu, saya ada nampak seorang pakcik tua yang duduk dekat celah hutan tu, tengah pandang kita orang mandi macam tu. Aku, yelah zaman kita kecil-kecil kan, kita pun tahu yang benda tu ada ke tak ada kan. Yang kita tahu nak main je, kita tahu nak happy-happy je macam tu. Lepas aku pandang muka ada seorang pakcik tu, dia duduk dalam macam semak-semak lah. Lepas tu dia tengok orang pandang dia tu, muka yang saya boleh cakap dekat korang, muka dia tua, berkedut. Lepas tu tak ada tongkat kot, saya rasa memang tak ada tongkat. Duduk dalam semak-semak hutan tu, tengah pandang kita orang tengah mandi dekat situ. Aku pun biasalah budak-budak kan, so aku ignore je macam mungkin pakcik-pakcik yang buat kerja dekat situ kan. Tapi cara pandangan dia tu macam lain sangat kan, tak macam orang biasa kan. Okey, tak apalah. Lepas tu kita orang pun aku pun bila dah orang tu tengok kita orang mandi kan, rasa macam selamat sikit lah kan, macam kita dikawal oleh orang-orang tu. So saya anggap dia macam ayah-ayah saya yang cakap apa, yang jaga kita orang mandi dekat situ. Okey, tak apalah. Then saya pun turun mandi sekali. Bila saya turun mandi sekali tu, dalam perjalanan saya turun mandi ke dalam tempatnya kita orang mancing tu, dalam tu saya nak cakap kolam tu bukan kolam lah, nak cakap tasik pun bukan tasik, macam dia satu macam mana nak cakap tapi tempat tu memang cantik, air dia pun hijau kan, cantik elok kan. So kita orang pun diskan untuk mandi dekat situ. Bila saya turun, bila saya jalan kaki yang turun mandi dekat kawan saya tu, saya tengok pandangan saya tengok dia tu ada lagi dia tengah tengok, dia tengah pandang kita orang tengah mandi apa semua tu. Okey, tak apalah. Lepas tu saya dah masuk dalam air apa semua tu, kita orang pun tengah mandi. Tiba-tiba saya selam muka saya dalam air. Bila saya bangun tu, wajah saya tu terpaling tepat yang Tok Wan tu duduk kan, dekat pakcik tu duduk. Saya tengok dia dah tak ada, dia dah hilang. Lepas tu saya nak cakap, kalau dia nak pergi jalan ke tempat lain, saya mungkin saya tahu gerak-geri dia nak pergi kat mana-mana kan, sebab dekat situ macam agak jelas lah kalau orang berjalan dekat situ kan. Okay, tak apalah. Lepas tu saya rasa macam sunyi, rasa macam something yang tak kena. Kawan-kawan saya yang lain semua mandi apa semua tu, semua seronok apa semua tu kan. Lepas tu saya cakap dekat kawan saya, tak lama kemudian saya cakap dekat kawan-kawan saya, cakap dah jomlah balik dah dekat maghrib ni apa semua kan. Pukul masa tu dalam 6.30 ataupun 6.40 petang macam tu dah dekat maghrib dah. So saya ajak kawan saya balik. Bila saya ajak kawan saya balik tu, dia orang cakap okeylah, jomlah kita balik. Semua dah selesai mandi apa semua tu, kita orang pun dah siap apa semua tu, kita orang pun balik.
sebelum kita nak balik tu sampai dekat biskut tu, kita rasa macam kita orang macam saling diam-diam, tak ada macam nak wah-wah cakap apa sebelum kita sampai dekat situ kan. So bila sampai dekat biskut tu apa semua tu, kita rasa macam macam mana aku nak cakap ni, rasa macam diperhatikan lagi, diperhatikan, rasa macam suasana dia tu macam, rasa macam mana nak cakap dekat korang, aku tak tahu dia nak explain, tapi rasa macam something yang tak kena, rasa macam sunyi, rasa macam suram gitu. Lepas tu satu lagi rasa macam ada macam ada seseorang yang memerhatikan kita orang semua ni. Okey, tak apalah. Lepas tu tak apalah, kita orang pun dah settle apa semua tu, kita orang pun dah gerak balik ke rumah. Bila kita orang sampai ke jalan besar, bila kita orang sampai ke jalan besar nak balik ke kawasan rumah kita ni, aku disapa dengan suara orang tua yang cakap something yang rasa macam tak sedap hati. Bila kita orang dah on the way untuk balik ke rumah, bila sampai ke jalan besar dekat tempat kita orang mandi tu, aku seorang je yang dengar aku disapa oleh suara yang gelak, macam suara orang tutu gitu. Lepas tu aku tengok belakang, aku tengok pakcik tu ada lagi. Dia tengah duduk kat tempat yang sama, dekat dalam semak sama tu, dia tengah pandang aku. Lepas tu dia senyum dia tu memang sangat-sangat menakutkan, macam korang tengok dalam gambar ni kan. Senyum dia macam tu dengan mata dia, astaga, aku rasa macam, aku tengok dia, aku rasa macam something yang tak kena. So aku pandang depan balik, aku cakap cepatlah Kayuh, cepatlah, dah malam dah lewat ni. Aku cakap macam tu dekat kawan-kawan aku. So semua pun bertindak agresif macam bertindak nak cepat balik lah, macam tu kan. Lepas tu tak apalah, kita orang pun dah on the way tu, kita orang pun dah balik apa semua tu, dah sampai rumah. Lepas tu kita orang memang tak ada ambil apa-apa dekat situ. Mungkin dalam tempat kita mandi tu, tempat dia kan. So dalam poket seluar, dalam kita punya kocek seluar ni ada pasir ke, ada something yang masuk dalam tu ke, mungkin ada kita yang bawa balik barang-barang tempat dia kat rumah kan. Okey, lepas tu kita orang pun dah balik rumah, apa settle semua tu. Lepas tu nak dijadikan cerita tu, besoknya semua saya, abang saya dengan 3 orang kawan saya lagi tu demam, semua demam. Nasib baik esok tu cuti. Lepas tu tak apalah, lepas tu demam apa semua tu, kita orang jumpa balik dekat sekolah kan. Kita orang pun bercerita balik, cerita. Lepas tu kawan aku lah, dia tanya, dia kata, kau hari tu kita ada pergi dekat situ, hari tu kau tak rasa demam ke? Lepas tu dia orang cakap, alah aku pun demam 2-3 hari ni baru okey. So sama-sama demam. Macam kita kelas sekolah kita Jumaat kan. Lepas tu hari Sabtu tu dalam hari Jumaat petang tu kan, kita orang pergi. So hari Sabtu, Ahad tu kita orang demam, hari Senin tu pun kita orang demam. Kiranya 3 hari berturut-turut kita semua, kami kita 5 orang ni semua demam. So bila hari esok pergi sekolah tu, kita orang pun bercakap pasal yang kita orang pergi mancing tu lah apa semua tu. Lepas tu aku ada beritahu dekat kawan aku yang aku ternampak seorang tua yang tengah tengok kita waktu kita mandi tu. Lepas tu nak dijadikan cerita, saya nak sedapkan hati kawan-kawan saya dengan abang saya yang lain tu. Saya cakap saya ada ternampak seorang pakcik ni, pakcik tu tua, dia duduk dalam semak tengah tengok kita orang time kita orang mandi tu. Aku tak tahulah korang nampak ke tak nampak ke, aku cakap macam tu. Lepas tu dia tak ada, dia macam tak, muka dia macam tak marah lah, dia macam sesenyum macam tu, tapi senyum dia tu macam mengerikan macam tu. Macam tu lah. Lepas tu kawan aku cakap, lah ya ke, kenapa kau tak cakap dekat aku? Dia kata macam tu. Lepas tu aku fikir-fikir balik, memang aku tak nak lah cakap kan, sebab time tu tengah sonok mandi kan, tiba-tiba nak cakap benda tu, nanti potong pula kita punya happy pergi mandi tu kan. Lepas kejadian daripada tu yang kita orang semua demam pergi ke tempat tu kan, pergi mandi tu kan, kiranya macam kita kena tegur lah, sebab mungkin dengan cara dia munculkan diri dia tu tak cakap banyak, tapi macam seolah-olah dia macam nak tegur kita supaya kita ni pergi tempat dia buat benda yang elok macam tu. So itulah sedikit sebanyak kisah saya masa saya umur 10 ataupun 9 tahun dengan kawan-kawan saya yang lain. So dekat sini saya nak sihatkan untuk korang semua yang cakap apa, yang suka hiking, yang suka pergi jalan-jalan dalam hutan ke, yang suka pergi berpiknik dalam hutan ke, tak kira lah siang ke malam ke, nasihat saya tolong jaga mulut. Jangan nak cakap yang benda-benda yang
apa-apa dekat tempat dia kan. Kita tak tahu dalam tu ada apa, kita tak tahu dalam kawasan yang kita pergi piknik tu, kawasan kita pergi hiking tu, apa yang benda apa yang jaga dekat situ, kita tak tahu. So tolong jaga mulut, jangan terlalu berani, jangan terlalu takut, macam tu. Kalau kita terlalu berani, nanti kan dia akan tunjuk diri dia. Kalau kita terlalu takut, nanti kan kita masa macam kita punya plan takut tak jadi, so kita balik macam tu. So macam itulah kisah saya masa saya pergi memancing dengan kawan-kawan saya. So terima kasih kepada korang semua yang sudi menonton video saya daripada awal video sampai sekarang ini. InsyaAllah di next video saya akan ceritakan kisah-kisah yang seram untuk anda di atas pengalaman saya dan juga kawan-kawan saya. So stay healthy, sihat selalu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Anda peminat kisah seram? Jom tonton video ini. Tiba-tiba pintu tu perempuan yang tengah pandang dia, yang mungkin suka dengan. Jangan lupa saksikan video penuh hanya di channel YouTube saya.